Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Firdaus merupakan antara salah seorang daripada kumpulan 5. Kumpulan kami terdiri daripada 4 ahli kumpulan, iaitu Fazli, Farhan dan juga Syahmi. Kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk hukum Newton ataupun Newton Law. Jadi, hari ini saya merupakan ahli pertama yang akan membentangkan hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang pertama ataupun juga lebih dikenali sebagai hukum inersia, iaitu semua objek akan berada dalam keadaan rehat atau terus bergerak dengan hal laju tetap kecuali ditindaklanjutkan oleh kekuatan yang tidak seimbang. Ada bahan-bahan untuk membuat hukum Newton yang pertama, eksperimen yang pertama adalah duit shilling, kad, tak kisah kad apa pun, kad indeks pun boleh, dan juga sebuah cawan. Okey, antara langkah-langkah ataupun cara-cara untuk membuat hukum Newton yang pertama adalah letakkan kad di atas cawan. Seterusnya, kita letakkan duit shilling di atas kad. Dan kita akan saksikan apa yang akan terjadi. Kita akan jentik kad ni ke hadapan secara biasa saja. Apa yang akan terjadi? Nampak? Duit shilling masuk ke dalam cawan. Apa yang berlaku? Sebelum daya luaran bertindak ke atas kad, semua objek tetap dalam keadaan rehat. Oleh itu, pemerhatian saya adalah kekuatan luaran telah menjentikkan kad, tetapi duit shilling jatuh secara menegak, iaitu semasa duit shilling berputar tadi ke dalam gelas. Kenapa? Sebab coin itu mengikut undang-undang inersia, kerana ia mempunyai jisim. Duit shilling mempunyai jisim. Dan ia inersia duit shilling menentang perubahan kedudukan rehatnya. Akibatnya duit shilling tidak bergerak dengan kad dan jatuh ke dalam gelas kerana adanya graviti. Setiap di dalam permukaan di bumi ini ada gravitinya, dan nilai sesebuah graviti dalam muka bumi ini adalah 9.81. Itu saja yang saya dapat tahu, iaitu nilai graviti adalah 9.81. Okey? Oleh itu, objek terus berada dalam keadaan rehat dan atau gerakan seragam, maksudnya seragam lah, sehingga daya luaran dikenakan. Kecenderungan objek untuk menolak sebarang perubahan keadaan rehat ataupun gerakan seragam disebut sebagai inersia. Okey? Sekian, itu saja. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan berikan kepada Fazli untuk menerangkan juga tentang hukum Newton yang pertama, tentang sepak bola. Dan seterusnya kita akan berikan kepada Syahmi untuk menerangkan tentang hukum Newton yang kedua, dan Cik Farhan, iaitu Farhan yang akan menerangkan hukum Newton yang ketiga. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fazli bin Yusof. Saya dari kelas DKM3B, nombor matriks 23 DKM 20 F1069. Hari ini saya akan menerangkan mengenai hukum Newton pertama. Hukum Newton pertama menyatakan bahawa sesuatu jasad yang pegun akan terus pegun
Dan sesuatu jasad yang bergerak secara halaju seragam akan terus bergerak secara seragam, kecuali ada daya tindakan luar yang dikenakan ke atasnya. Baik, contoh yang akan saya tunjukkan adalah berkenaan dengan sepakan bola. Suatu bola akan saya letakkan dalam keadaan pegun dan saya akan kenakan daya ke atas bola tersebut. Jadi mari kita lihat. Baik, apa yang kita saksikan sebentar tadi adalah bola bergerak apabila daya dikenakan ke atas bola tersebut. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahmi Amirul Arif bin Muhammad. Not metrik saya 23TKM20F1040 dan saya akan terangkan tentang hukum Newton kedua. Jadi kat sini saya mempunyai satu kotak yang mana kotak ini kosong dan ringan. Jadi saya akan menolak kotak ini dengan menggunakan tangan saya. Jadi kotak itu bergerak dengan laju. Tangan saya merupakan force dan menolak kotak ini. Dan kotak ini akan bergerak, akan mendapat daya pecutan ke depan. Kerana dia ringan, jadi daya pecutan dia adalah tinggi dan dia akan bergerak laju ke depan. Tapi apabila saya meletakkan beban iaitu remote aircon ke dalamnya, apabila tangan saya menolak ataupun tangan saya memberikan tekanan kepada dia, kotak ini tidak akan bergerak laju kerana dia mempunyai beban. Jadi acceleration dia berkurang dan dia tidak akan bergerak laju. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Farhan bin Muhammad Yunus dari kelas DKM 3B. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan hukum Newton yang ketiga. Dengan ini saya akan sertakan satu contoh. Baik, jom kita mulakan. Okey, sebelum saya tunjuk contoh, saya akan terangkan apa itu hukum Newton yang ketiga. Okey, dalam erti kata yang senang kita nak faham, setiap tindakan akan ada tindak balas. Okey, jom kita mulakan dengan tindakan pertama. Baik, contoh pertama adalah balon. Okey, kita mulakan dulu. Okey, contoh itu adalah tindakan yang balas adalah, okey, baik. Dalam erti kata senang kita nak faham, angin yang keluar daripada balon adalah tindakan dan dia ke arah atas adalah tindak balas. So, untuk kedua pula. Baik, untuk contoh kedua adalah yang ni. Cembukan pada dinding. Kita akan merasa kesakitan, iaitu daya kita. Tindak balas adalah rasa sakitan kerana dinding akan memberi tindak balas kepada kita dengan iaitu kita merasa kesakitan, iaitu dengan daya yang normal. Okey, baik, itu saja. Terima kasih.